Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 melalui berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Kerajaan pertimbang mengkaji semula pemberian subsidi telur ayam bagi grade A, B dan C yang bakal dilakukan jika bekalan telur kembali pulih dan stabil. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, perkhidmatan daripada penawatan subsidi itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor agromakanan lain yang lebih mendesak. Isu kekurangan beras putih tempatan di pasaran, KPKM merangka beberapa langkah tata kelola sektor padi dan beras negara yang bakal dilaksana segera. Langkah itu termasuk pengasingan kuasa antara bahagian pembangunan industri padi, kawal selia padi beras dan wakil kerajaan dalam bernas. Malah peraturan melarang campuran beras putih tempatan dengan beras putih import akan diperkenal dalam tempoh terdekat. Malaysia akan mengurangkan penjanaan arang batu secara peringkat dan tiada stesen jana kuasa elektrik arang batu baharu akan dibuka. Usaha itu, kata Datuk Seri Fadilah Yusof, seiring komitmen negara untuk beralih kepada sistem tenaga karbon rendah, menjauhi bahan api fosil dan menerima alternatif tenaga yang lebih bersih dan mampan. Kerjasama antara agensi di bawah KKDW dan sektor swasta berupaya memacu pembangunan luar bandar. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin kolaboratif itu mempercepatkan proses pembangunan serta mencapai hasil yang lebih berkesan. Negara anggota ASEAN disaran untuk menolak tawaran yang cenderung mengakibatkan perpecahan di rantau ini. Jelas Perdana Menteri, ASEAN perlu tegas dan tidak goyah dalam menyampaikan mesej jelas kepada dunia. Juga harus menjadi penggerak utama dalam memastikan keamanan, keselamatan serta kerjasama di rantau ini. Kuala Lumpur menggariskan 3 strategi untuk ASEAN apabila mengambil alih jawatan pengerusi perkumpulan pada 2025 yang termasuk mengukuhkan rantaian nilai serantau dan kerjasama kawal selia. Langkah itu penting untuk meningkatkan hubungan perdagangan, pelaburan serta menggalakkan transformasi digital di rantau ini. 9 peserta mengambil bahagian dalam kategori tilawah pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran antarabangsa ke-64 malam ini. Setakat semalam, 29 peserta telah memperdengarkan bacaan dalam kategori tilawah. Terdahulu, tumpuan hari terakhir kategori hafazan terarah kepada peserta Malaysia, Puteri Aminah Muhammad Hanif. Peserta dari Kelantan ini memperdengarkan bacaan bersama 8 lagi peserta kategori hafazan pagi tadi. Isu GISBH dan ajaran sesat lain yang ada di Perak perlu diperangi habis-habisan sehingga peringkat akar umbi, tegas Menteri Besar. Perkara itu ditekankan ketika menghadap Sultan Perak Isnin lalu. Laporan lengkap yang disediakan Jabatan Agama Islam Perak turut dipersembahkan. Telegram diminta memberi kerjasama dalam usaha menangani jenayah. Menteri Komunikasi memaklumkan MCMC telah mengadakan pertemuan dengan pihak Telegram dan akan melakukan perbincangan secara berterusan. Setakat ini, kerajaan tidak berhasrat mengambil tindakan terhadap mana-mana kaki tangan platform media sosial itu dengan syarat kerjasama baik diberikan seperti dikehendaki. Banjir di Ijok, Kuala Selangor pulih sepenuhnya dengan 2 PPS iaitu di Sekolah Rendah Agama SRA Ijok dan Dewan Rafulin Bukit Badung ditutup. Tinjauan di beberapa lokasi terjejas menepati penduduk telah mula mencuci kediaman yang terjejas. Banjir di Gombak, Shah Alam dan Kuala Selangor pada 4 Oktober lepas menyebabkan hampir 2,000 penduduk terjejas dipindahkan ke 6 PPS. Di Perak, 137 penduduk terjejas banjir berada di 2 PPS. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan berlaku pertambahan penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS SK Parit Haji Aman Bagan Serai. Sementara di PPS SK Cangkat Lobak kekal 71 penduduk terjejas. Gelombang banjir ketiga di Kedah, lebih 900 anggota APM Kedah ditugaskan memantau dan membantu operasi menyelamat penduduk terjejas. Jika banjir bertambah buruk, pasukan APM negeri lain akan membantu. Jelas timbalan pengarah APM negeri, paras air sungai utama di Kedah ketika ini menunjukkan peningkatan. Penduduk dinasihat segera berpindah ke lokasi selamat sekiranya kediaman dinaiki air.
Hampir kesemua 114 lokasi hotspot banjir di Kedah dinaiki air. Lokasi berkenaan melibatkan daerah Baling, Sik, Padang Terap, Kubang Pasu, Langkawi, Kota Setah, Pendang, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baharu. Justru APM Kedah bersedia segala kemungkinan termasuk air pasang yang dijangka pada 18 hingga 20 Oktober ini. Orang awam di Negeri Sembilan dinasihat berwaspada dan sedia hadapi fasa peralihan monsun timur laut MTL yang dijangka lebih awal iaitu minggu keempat bulan ini. Menteri Besar berkata semua agensi terlibat telah diminta bersiap siaga hadapi banjir di kawasan berisiko. Kerajaan negeri melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan telah mengadakan mesyuarat bersama agensi-agensi terlibat bagi membuat persiapan menghadapi sebarang kemungkinan banjir. Lebih 2,000 pegawai dan anggota polis terlibat secara khusus dalam penugasan banjir di Pahang pada musim tengkujuh kali ini. Ketua Polis Negeri turut memaklumkan beberapa lokasi telah dikenal pasti yang berkemungkinan berlakunya banjir selain memberi tumpuan terhadap aliran sungai di Pahang. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman merampas 614 kg syabu bernilai 19.58 juta ringgit dalam 2 operasi berasingan Isnin lalu. Serbuan dikepung masing-masing di Taman Perindustrian KIP dan sebuah rumah di Bandar Manjelara. 3 daripada 4 yang ditahan merupakan warga Thailand. Kesemua mereka tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan negatif dadah di reman 7 hari. Sementara itu, 7 individu termasuk 2 wanita warga Thailand ditahan bersama pelbagai dadah bernilai 5 juta ringgit di Ibu Negara dan Johor Sabtu lalu. Modus operandi sindiket menggunakan kondominium mewah dan kenderaan pemilik yang meninggal dunia sebagai stor dadah. Suspek direman antara 4 hingga 7 hari. Susulan kes buli melibatkan anak artis di sebuah sekolah berasrama. 12 laporan diterima Polis Kuala Lumpur setakat ini. 3 kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Siasatan awal mendapati seorang warden asrama turut terbabit dalam kes berkenaan. Sebuah kilang yang mengeluarkan bau busuk daripada kegiatan memproses getah terpakai di Kulim diberi notis. Premis diminta membuat penyelenggaraan terhadap alat kawalan scrubber kerana menyebabkan pencebaran bau. Pengarah JAS Negeri berkata tempoh notis yang diberikan selama 2 minggu agar pihak premis mematuhi arahan yang dikeluarkan. 366,526 permohonan MyKad kali pertama direkodkan setakat bulan lepas. Angka tersebut meningkat berbanding tempoh sama 2023 iaitu dengan 349,520 permohonan. Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Pengurusan berkata peningkatan permohonan itu menunjukkan keberhasilan usaha Jabatan Pendaftaran Negara meminta orang ramai segera mendaftar anak masing-masing setelah berusia 12 tahun. Satu badan penasihat telah dilantik MCMC bagi meneliti kesesuaian meminda Akta Perkhidmatan Pos 2012. Keperluan seiring perkembangan serta transformasi perkhidmatan kurier tempatan. Menteri Komunikasi bagaimanapun berkata, bagi proses menyiapkan laporan berkenaan, pindaan akta mengambil masa antara 8 ke 12 bulan. Bermula Januari depan, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB melaksanakan sistem tempat letak kereta digital secara menyeluruh. Papan tanda akan diletakkan bagi memaklumkan penggunaan kaedah baharu itu di semua lokasi terlibat. Kod pengimbas QR juga disediakan bagi membolehkan pengguna memuat turun aplikasi berkenaan. Komuniti Kampung Berseri Jaya Perlis mengambil inisiatif memperkenalkan aktiviti kenderaan ATV. Usaha ini mempelbagaikan produk eko pelancongan khususnya di kawasan kampung. Di samping memanfaatkan dana sejati madani yang diperuntuk kepada JPKKP untuk pelaksanaan aktiviti ekonomi termasuk pelancongan. Ini juga menjana pendapatan komuniti setempat khususnya sempena Tahun Melawat Perlis 2024-2025.
Ringgit muncul antara mata wang global berprestasi terbaik apabila mengukuh kepada 14.4% berbanding dolar Amerika suku ketiga tahun ini. Menurut Jawatan Kuasa Pasaran Kewangan BNM, secara asasnya mata wang tempatan meningkat 11.4% sejak awal tahun sehingga kini. Berdasarkan ringkasan mesyuarat, faktor pendorong utama termasuk pengurangan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika Syarikat. Harga runcit RON97 dan RON95 di seluruh negara masing-masing kekal pada paras RM3.19 seliter dan RM2.05 seliter bagi tempoh 10 hingga 16 Oktober ini. Kementerian Kewangan turut memaklumkan harga runcit diesel di semenanjung Malaysia kekal pada paras RM2.95 seliter, manakala di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter untuk tempoh sama. Sebarang pengenalan cukai baharu di bawah Belanjawan 2025 perlu mengambil kira matlamat jangka panjang dan konteks ekonomi semasa. Presiden Institut Percukaian Malaysia berpandangan setiap cukai berpotensi memberi kesan positif, namun tidak seharusnya membebankan masyarakat atau menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Beliau mengulas cadangan pengenalan cukai baharu oleh beberapa pihak termasuk cukai makanan tidak sihat dan penetapan harga karbon. SME Bank sekali lagi menerima anugerah Sukuk Kelestarian Terbaik kategori PKS oleh The Asset AAA Islamic Finance Awards 2024. Ini merupakan kemenangan kedua berturut-turut selepas 2023. Pemangku Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan berkata, kemenangan ini memperkukuh komitmen SME Bank kepada agenda kemampanan. Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang berkaitan secara rasmi membuka tirai di Vientiane. Perhimpunan Duit Tahunan Pemimpin dari semua 10 negara anggota ASEAN telah dirasmikan Perdana Menteri Laos. Delegasi Malaysia diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim, manakala Perdana Menteri Singapura dan Perdana Menteri Thailand masing-masing membuat penampilan sulung pada sidang kemuncak tersebut. Indonesia menyuarakan kebimbangan berhubung peningkatan angka mangsa perdagangan manusia di Asia Tenggara. Isu tersebut ditekankan Indonesia pada mesyuarat Majlis Komuniti Politik Keselamatan ASEAN ke-28 di Vientiane, Laos. Indonesia turut menyeru perhatian segera terhadap deklarasi pemimpin ASEAN mengenai membanteras perdagangan orang, terutamanya yang berpunca daripada penyalahgunaan teknologi. PBB memberi amaran jika operasi bantuan kemanusiaan pelarian Palestin dihalang, maka bencana bakal berlaku di Gaza. Kenyataan tersebut hadir susulan tindakan negara haram Israel mahu henti misi UNRWA di Gaza. Parlimen Israel pada Julai lepas memberi kelulusan awal kepada rang undang-undang untuk mengisytiharkan kononnya UNRWA ialah sebagai organisasi pengganas. Tujuan utama tindakan tersebut adalah untuk menamatkan aktiviti dan keistimewaan UNRWA di Israel. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.